Banyak kes juga suami memang tak benarkan isteri tutup aurat. Kalau kau pakai tudung, kau tutup aurat, jatuh talak satu. Maksudnya sifat cemburu ini wajib. Orang kata Ustazah ni suka judge lah. Berikut adalah beberapa tafsiran oleh para alim ulama berkenaan dengan istilah dayus. Yang pertama, seseorang yang tidak ada perasaan cemburu kerana iman terhadap ahlinya, sama ada isteri ataupun anak-anaknya. Seorang suami tak rasa cemburu apabila lelaki lain memandang aurat isterinya. Tak rasa cemburu, tak rasa apa-apa. Saya ada beberapa kes dulu. Saya dulu perunding cara rumah tangga 4 tahun. Saya jadi ketua unit runding cara. Berbagai kes sampai VIP kes, macam-macam kes. Apa kes yang tak bawa? Macam-macam kes. Sebab bila di Jabatan Agama memang ramai yang datang mengadu masalah. Satu hari 5-6 kes tu normal. So tuan-puan sekalian, banyak kes juga suami memang tak benarkan isteri tutup aurat. Suami memang nak isteri seksi. Suami memang nak isteri pakai legging. Suami bangga bila lelaki-lelaki memandang isterinya seolahnya ini aku yang punya, ni isteri aku lawa, isteri aku seksi, body isteri aku mantap kan. Suami-suami orang lelaki lain tengok-tengok boleh jeling je, tapi ni aku yang punya. Bahkan ada sampai peringkat suami lafazkan taklid, kalau kau pakai tudung, kau tutup aurat, jatuh talak satu. Sampai tahap tu. Ada isteri yang model, isteri stewardess kan, pramugari, suami memang tak bagi, tak benarkan isteri pakai tudung, macam-macam kes muslimi-muslimat. So memang wujudnya seorang suami yang sangat bangga bila aurat isterinya ditayangkan. Jadi, seseorang yang tidak ada perasaan cemburu kerana iman terhadap ahlinya, isteri dan anak-anaknya, ini tergolong di kalangan lelaki yang dayus. Jadi, jangan main-main dalam hal ini. Di dunia memang rasa seronok, rasa happy, rasa bangga, tetapi ingatlah apa yang Nabi sebut, golongan ini diharamkan syurga. Sekarang bukan judge. Orang kata Ustazah ni suka judge lah, sedapnya nerakakan orang. Doakan je lah baik-baik. Kita memang doakan baik-baik. Bila kita doakan yang buruk-buruk, kita tak pernah kata ni ahli neraka ni, ni calon neraka, ni memang haram syurga ni. Macam tak, itu baru judge. Tapi bila kita sebutkan begini secara umum, kita menyatakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Sebab kita sayang, sebab kita harap kebaikan kepada seramai mungkin supaya tidak terjerumus. Jadi janganlah suka-suka guna ayat judge. Siapa yang judge sebenarnya? Anda judge saya. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Imam Al-Aini pula berkata, cemburu lawannya dayus. Berkata pula An-Nuhas, cemburu iaitu lawannya dayus adalah seorang lelaki itu melindungi isterinya dan kerabatnya dari ditemui dan dilihat auratnya oleh lelaki bukan mahram. Ini ulama besar, ulama muktabar menjelaskan maksud dayus ialah, baik, Imam Al-Aini menyebutkan cemburu lawannya dayus. Cemburu, apa maksud cemburu yang dipuji di dalam Islam? Apakah maksud cemburu yang diiktiraf dan dituntut di dalam Islam? Maksudnya sifat cemburu ini wajib perlu ada bagi seorang lelaki, sama ada seorang suami ataupun seorang ayah. Apakah maksud cemburu yang dikehendaki dalam Islam? Cemburu adalah seorang lelaki itu melindungi isterinya dan kaum kerabatnya dari ditemui dan dilihat auratnya oleh lelaki bukan mahram. Menurut Imam Az-Zahabi pula, dayus adalah sesiapa yang menyangka atau mendapati ada tanda-tanda bahawa isterinya melakukan perbuatan keji seperti zina ataupun berdua-duaan, maka ia mengabaikannya kerana cintanya kepada isterinya, maka tiada kebaikan untuknya dan tiada kecemburuan yang diperlukan oleh Islam dalam dirinya. Baik muslimin muslimat, saya ada banyak kes juga. Suami tahu isteri ni ada lelaki lain sampai berzina. Suami tahu isterinya buat temu janji dekat hotel dengan lelaki lain, tapi suaminya biarkan dan suaminya benarkan. Suami dia cakap apa depan saya? Yang penting dia bahagia Ustazah. Yang paling utama isteri saya bahagia. Saya tahu saya tak boleh beri kepada isteri saya sekian-sekian. Jadi saya okey je bila isteri saya ada lelaki simpanan. Yang cakap ni orang Islam cakap depan saya Saya kata, encik tak cemburu ke? Saya memang cemburu. Saya dah bagi syarat pada dia. Yang penting jangan sampai saya tahu. Tapi memang secara umum saya tahulah. So isteri saya terus terang dan saya redha. Ini bukan redha yang diperlukan dalam agama Islam. Redha seperti ini adalah kemurkaan Allah. Sangat salah bagi seorang isteri bagi dia redha suami segala-galanya. Kalau suami itu redha dengan apa yang Allah murka, maka kedua-duanya dalam kemurkaan Allah. Ramai mana wanita hari ini seksi, dia cakap yang penting suami saya okey, suami saya tak bising, kau pula nak
bising, mak saya okey, ayah saya okey. Mak ayah saya sangat sayangkan saya. Mak ayah saya redha. Yelah, dah bagi mak ayah tu duit berkepuk-kepuk, suami pun berkepuk-kepuk, jual produk sekian-sekian. Tetapi dia menjual, dia buat iklan, dia buat marketing dengan cara Allah murka. Walaupun suami itu redha, mak ayah dia redha, maka semuanya dalam kemurkaan Allah. Kerana Nabi SAW bersabda, la ta'atan fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah. Ketaatan kepada suami, ketaatan pada ibu ayah dan perkara yang maksiat pada Allah, ketaatan yang ditolak dan mereka semua dalam kemurkaan Allah. Jadi walau bagaimanapun, redha ibu, redha ayah, redha suami mesti selari dengan redha Allah. Kalau tak selari, redha itu tidak ada erti. Saya cakap direct ni tuan-puan sekalian, straightforward. Saya tak berlapik-lapik supaya jangan salah faham dan jangan manipulate kata-kata saya. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang saya katakan ini adalah dipimpin oleh ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dipimpin oleh ilmu Allah. Bukan mudah saya nak katakan begini sebab akan ada ramai yang panas telinga, panas hati, marah, tetapi kebenaran perlu disampaikan. Okey, jelas kan? Masya-Allah.